penugasan ini, kumpulan memilih diagnosis terhadap Jabatan Kerajaan iaitu Kementerian Kesihatan Malaysia. Ini kerana jabatan ini merupakan satu agensi kerajaan yang sangat penting. Melihat kepada peningkatan jumlah penduduk di Malaysia dan kepelbagaian penyakit dan wabak pada hari ini, wajarlah jika fasiliti kesihatan dalam negara terus ditambah setiap tahun. Fokus utama KKM ialah mampu menjadikan satu agensi kerajaan dapat menyediakan kemudahan yang saksama, mudah diperolehi dan berkualiti. Perubahan dan perkembangan ini telah didorong oleh berlakunya perubahan corak kesihatan persekitaran, pembangunan teknologi kesihatan dunia, globalisasi dan liberalisasi. Kaedah yang digunakan oleh kumpulan kami untuk mendapatkan maklumat adalah kaedah memerhati serta melakukan perbincangan bersama kumpulan sasaran. Melalui kaedah ini, membuatkan kumpulan kami menanalisis data dengan menggunakan kaedah kualitatif iaitu analisis kandungan dan analisis kuasa lapangan. Beberapa isu telah dikenal pasti iaitu isu proses sumber manusia, pengagihan tugas serta kualiti pekerja di mana perkhidmatan yang disediakan tidak cekap. Perkhidmatan yang disediakan adalah tidak cekap sehingga menyebabkan masyarakat mula menganggap KKM ni gagal. Itu tak dapat memenuhi standard prosedur yang ditetapkan oleh KKM. Sebagai contoh, pesakit menunggu di dalam tempoh yang sangat lama menyebabkan tidak dapat mendapatkan rawatan di mana-mana fasiliti KKM. Diagnosis adalah merupakan satu proses pencarian maklumat, penilaian kekuatan dan kelemahan dan seterusnya membolehkan reka bentuk setiap usaha perubahan dilakukan berdasarkan kepada dapatan maklumat yang telah dikumpulkan. Terdapat 3 diagnosis peringkat iaitu peringkat organisasi, peringkat kumpulan dan peringkat individu. Okey, kita lihat daripada peringkat organisasi. Diagnosis di peringkat organisasi adalah penting untuk melaksanakan tindakan. Hal ini kerana ia boleh mendorong bukan sahaja organisasi, malah kumpulan maupun individu yang terdapat dalam organisasi untuk merancang, membantu pihak pengurusan dalam usaha untuk melaksanakan perubahan, mempertimbangkan cara yang lebih sesuai untuk digunakan bagi menghadapi halangan yang wujud dan juga menganalisis tentang tingkat kekuatan yang ada, terutamanya apabila kekuatan tersebut adalah bertentangan dengan satu sama lain. Dapat 3 faktor yang akan diperhatikan apabila diagnosis di peringkat organisasi dijalankan iaitu input atau persekitaran, output ataupun keberseganan serta kecekapan organisasi dan juga komponen reka bentuk yang terlibat seperti strategi, teknostruktur, pengurusan sumber manusia dan budaya. Kedua, diagnosis di peringkat kumpulan. Diagnosis di peringkat kumpulan juga adalah penting untuk dilaksanakan. Sebagaimana diagnosis di peringkat organisasi, diagnosis di peringkat kumpulan juga mengetengahkan 3 faktor utama di mana ketiga-tiga faktor itu harus diberi perhatian. Faktor yang terlibat adalah pencapaian kumpulan, output ataupun penilaian di peringkat kumpulan dan komponen reka bentuk yang terlibat seperti penjelasan maklumat, struktur tugasan, komposisi kumpulan, fungsi kumpulan dan norma kumpulan. Yang ketiga, diagnosis peringkat individu. Peringkat individu diagnosis yang dilakukan ialah di mana ia juga melibatkan 3 faktor yang mana ia harus diberikan perhatian oleh semua pihak yang terlibat. Dan faktor ketiga juga adalah komponen reka bentuk yang terdiri daripada kemahiran, identiti kerja, signifikan kerja, autonomi dan maklum balas. Kaedah diagnosis ini digunakan dalam proses untuk mengumpulkan maklumat yang diperlukan sebelum proses perubahan dilaksanakan. Kaedah diagnosis yang akan digunakan adalah berasal hasil lidik, temu bual dan pemerhatian bagi membolehkan maklumat dan data dikumpulkan dengan mudah
Sebanyak 100 set boran soal selidik akan diagihkan kepada pesakit yang berkunjung ke fasiliti kesihatan kerajaan. Selain daripada itu, temu bual juga akan dijalankan dengan melibatkan seramai 20 orang individu yang pernah menggunakan perkhidmatan di fasiliti kesihatan kerajaan bagi membolehkan maklumat yang dikumpulkan ini adalah lebih lengkap terhadap pematian, sistem pengurusan dan pentadbiran yang digunakan di fasiliti kesihatan. Melalui perincian diagnosis setiap peringkat, setelah semua maklumat dikumpulkan dan dianalisis, terdapat beberapa hasil yang telah diperolehi di mana hasil ini adalah berbeza mengikut diagnosis yang dijalankan di setiap peringkat. Terdapat 3 kaedah pengumpulan maklumat yang digunakan, iaitu pertama, boran soal selidik, temu bual dan pemerhatian. Kaedah analisis maklumat yang berbeza akan digunakan. Bagi maklumat yang dikumpulkan dengan menggunakan boran soal selidik, maklumat tersebut akan dianalisis dengan menggunakan sistem SPSS. Bagi maklumat yang telah dikumpulkan melalui temu bual, proses transkripsi perlu dilakukan terlebih dahulu. Proses transkripsi ini adalah merupakan satu proses yang memerlukan maklumat ditaip dengan lengkap bagi memudahkan lagi proses analisis dijalankan. Antara aspek yang harus dititik beratkan bagi membolehkan perubahan dapat dilaksanakan di peringkat adalah yang pertama, perubahan di peringkat organisasi. Di peringkat organisasi, perubahan yang biasa dilakukan adalah melibatkan struktur di mana ia merupakan satu perubahan yang lebih mudah untuk dilaksanakan. Pengagihan sumber yang dibuat secara adil di setiap peringkat secara tidak langsungnya boleh membantu dalam mengurangkan beban perubahan yang terpaksa ditanggung sama ada oleh individu ataupun jabatan itu sendiri apabila perubahan dilaksanakan. Yang kedua, perubahan di peringkat kumpulan. Di peringkat kumpulan pula, perubahan yang dilaksanakan haruslah memenuhi 3 elemen yang telah ditetapkan, iaitu kejelasan maklumat, struktur tugasan dan kejelasan fungsi pada setiap jabatan. Dan yang ketiga ialah perubahan di peringkat individu. Di peringkat individu, perubahan yang boleh dilaksanakan adalah meningkatkan lagi kemahiran dan pengetahuan setiap lapisan pekerja untuk membolehkan mereka melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang baik. Intervensi adalah merupakan satu istilah yang digunakan untuk menjelaskan tentang satu set tindakan yang telah dirancang untuk membantu organisasi meningkatkan kecekapannya bagi membolehkan perubahan yang dilaksanakan adalah berhasil. Terdapat 3 elemen yang harus diberi perhatian semasa proses intervensi dijalankan, iaitu sejauh mana perubahan dapat meningkatkan hasil sebagaimana yang diharapkan, sejauh mana perubahan boleh memenuhi kesesuaian dengan keperluan organisasi dan sejauh mana perubahan boleh mengubah kompetensi pengurusan kepada anggota organisasi. Di samping itu pula, tidak dapat kita nafikan lagi bahawa sebagai seseorang individu yang mempunyai satu kedudukan yang penting dalam sebuah organisasi di mana sebagai seorang pemimpin memerlukan satu perwatakan dan kelayakan yang istimewa nilainya. Antaranya ialah mengamalkan cara berkomunikasi yang cekap, prihatin terhadap hubungan kemanusiaan, prihatin dan peka mengenai perbezaan budaya dan adat rasa masyarakat, mempunyai wawasan yang jelas, berjaya mewujudkan persekara pendidikan yang dinamik, keterampilan lain termasuk menganalisis masalah secara berkesan, membuat pertimbangan yang saksama dan mengurus serta membuat keputusan. Di samping itu juga, menerima tugasan sebagai satu profesi serta membuat keputusan secara konsensus dan memanfaatkan teknologi maklumat. Selain itu pula, mewujudkan pengurusan latihan, iaitu daripada pengurusan latihan dan pendidikan mestilah dirancang mengikut kehendak strategi korporat. Selain itu pula, diukur dengan melihat sama ada wujud sistem latihan di dalam organisasi bagi meningkatkan kepuasan pengguna terhadap perkhidmatan yang diberikan. Dapat kita lihat di mana misi dan tujuan sebuah organisasi tersebut akan menentukan objektif organisasi. Ketangan dalam kementerian ini mendapat latihan yang sempurna, iaitu di mana membantu organisasi secara amnya dalam meningkatkan kualiti dan mencapai kepuasan pelanggan yang diutamakan. Bagi halangan perubahan yang dihadapi pula, di mana setiap organisasi yang ingin melaksanakan perubahan tidak boleh lari daripada halangan.
Kementerian Kesihatan Malaysia, perubahan yang bakal dilaksanakan bagi menyelesaikan masalah yang berlaku iaitu ketidakcekapan, perkhidmatan dan proses serta prosedur pesakit yang mengambil masa agak lama juga turut berdepan dengan halangan yang tersendiri. Di mana antara halangan yang terpaksa dihadapi adalah sikap kaki tangan Kementerian Kesihatan Malaysia itu sendiri. Bagi kaki tangan kesihatan kerajaan, walau apa pun yang dilakukan oleh mereka, pesakit ataupun masyarakat akan terus menggunakan perkhidmatan yang disediakan di fasiliti kerajaan ini. Hal ini dikatakan kerana sedemikian, cas yang dikenakan kepada pesakit adalah lebih murah jika dibandingkan dengan fasiliti kesihatan lainnya. Memandangkan cas perkhidmatan yang dikenakan adalah sangat murah, kaki tangan kesihatan kerajaan berpendapat bahawa ketidakcekapan dalam perkhidmatan dan juga proses serta prosedur yang dijalankan mengambil masa agak lama adalah merupakan satu isu yang tidak harus diperbesarkan. Walau bagaimanapun, sebagai seorang pesakit atau masyarakat yang sering kali menggunakan perkhidmatan tersebut, adalah wajar jika isu ini diketengahkan untuk memastikan pihak pengurusan tertinggi melihat masalah ini dengan lebih serius dan seterusnya menyelesaikan masalah tersebut dengan baik. Beberapa tindakan yang boleh dilaksanakan bagi memastikan halangan dapat diatasi adalah dengan mengadakan program atau latihan untuk meningkatkan kecekapan kaki tangan kesihatan kerajaan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka. Melalui program dan latihan sebeginilah, sedikit sebanyak perubahan dapat dilaksanakan dengan lebih sempurna. Pelan Strategik KKM 2021 dan 2025 telah diwujudkan di mana pelan pertama selepas daripada Wawasan 2020. Ia menunjukkan satu kesinambungan untuk hala tuju strategik yang jelas agar aspirasi yang diingini dapat dicapai sejajar dengan matlamat kebangsaan seperti Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 dan RMK 12. Pengurusan intervensi perubahan secara berkesan dapat memberi jaminan bahawa perubahan yang dilaksanakan akan mendatangkan kesan yang positif kepada semua pihak yang ada. Tanpa intervensi perubahan ini, unit ini akan menjadi statik, tidak dinamik serta kurang mampu menghadapi perubahan dan cabaran yang akan berlaku. Kesimpulannya, setiap organisasi perlu melaksanakan perubahan, terutamanya organisasi yang sedang berhadapan dengan masalah. Bagi memastikan perubahan yang dilaksanakan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi, maka adalah disarankan agar proses diagnosis di setiap peringkat dalam organisasi dijalankan terlebih dahulu sebelum keputusan perubahan dibuat. Proses diagnosis ini sangat penting kerana ia dapat membantu pihak pengurusan melihat lebih mendalam tentang masalah yang sedang dihadapi dan punca sebenar yang menyebabkan masalah tersebut berlaku. Selepas diagnosis dijalankan, proses perubahan akan diatur dengan lebih teliti dan langkah perubahan akan dilaksanakan di mana melalui perubahan inilah masalah yang sedang dihadapi oleh organisasi dapat diselesaikan sehingga ke akar umbinya.